Kebetulan kita bersiaran pada malam ini dalam keadaan kita berada di rumah kita, dan kebetulan malam ini ialah malam separuh pertengahan pada bulan Sya'ban yang dikenali ataupun yang kita sebut sebagai nisfu Sya'ban. Yang Nabi kata an-nisfu min Sya'ban, separuh daripada ataupun pertengahan daripada Sya'ban, separuh daripada Sya'ban. Kita tahu pada malam ini banyak perbincangan di dunia internet tentang nisfu Sya'ban ini, dan mungkin sebelum saya masuk pada tajuk yang kita nak bincang pada malam ini, mungkin sedikitlah saya sentuh hal ni. Kita dah bersiaran, saya telah tulis artikel, dah lama artikel ini, berhubung dengan masalah ataupun perkara berhubung dengan nisfu Sya'ban ini. Secara umumnya kita tahu pada malam ini ada kelebihannya, yang ini tak boleh dinafikan, kerana ada hadis yang sahih tentang kelebihan umum ataupun kelebihan malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sendiri ada kelebihan dia, kerana Nabi SAW memang banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Adapun pada malam ini secara khusus, adakah ada amalan tertentu dan seumpamanya, maka kita dapati tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menyebut amalan khusus, tetapi ada hadis yang menyebut kelebihan malam ini. Maka saya telah sebutkan sejak lama bahawasanya ada hadis yang sahih berhubung dengan malam nisfu Sya'ban, iaitu hadis yang antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, di mana Nabi SAW telah menyebut, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Kata Nabi, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam separuh nisfu, pada malam separuh daripada Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan semua hamba-hamba dia. Mudah-mudahan kita termasuk. Illa li musyrikin, melainkan kepada seorang yang musyrik, wa au musyahin, yakni orang yang bermusuh, yakni benci sama-sama Islam ni sampai tak ada tempat. Ini pun perangai juga kadang-kadang, oleh kerana perbezaan pandangan sampai benci sesama. Tak setuju dengan pandangan itu biasa, tak setuju dengan pendapat itu biasa. Ini tak setuju ke pendapat, maki hamun orang, benci orang tu, buat benda-benda yang tak elok. Ini tak mendapat keampunan pada malam nisfu Sya'ban ini. Jika kita lihat kepada hadis ini yang sahih ni, maka kita dapat simpulkan bahawasanya ada kelebihan pada malam nisfu Sya'ban. Maka sayugia untuk kita pada malam nisfu Sya'ban ni, kita banyakkan salat, ataupun kita salat sunat, istighfar, minta keampunan, baca Quran ke apa, secara umum, amalan secara umum. Tetapi secara khusus, ada salat khusus malam nisfu Sya'ban? Tak ada. Ada satu bacaan-bacaan Quran, surah-surah khusus untuk dibaca pada malam nisfu Sya'ban? Tak ada. Siapa kata? Bukan saya kata. Ini telah disebut oleh para ulama sejak dahulu. Saya sebut sikitlah. Antaranya yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni, kita di Nusantara ni ataupun di Malaysia ni, Nusantara ni pun satu istilah yang boleh dibincangkan balik. Tapi tak apa, kita di rantau Melayu Islam di
Malaysia, Indonesia ni, sampai anak-anak pun ramai nama Nawawi, kerana besarnya pengaruh al-Imam Nawawi rahimahullah, tokoh alim dalam mazhab Syafi'i. Kitabnya yang menjadi teras iaitu kitab dalam mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan dalam buku hakam fiqh, iaitulah kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Dalam Majmu' Syarh Muhadzab, yang ni boleh sesiapa yang menonton ni dia boleh balik buat rujukan lah. Dalam jilid yang keempat, muka surat 56, cetakan Darul Fikir, cetakan lama, panjang ke saya beli masa saya di Jordan ya. Kata Imam Nawawi, solat yang dikenali dengan solat ni, saya terjemah siap untuk mudahkan kita pada malam ni, penonton ni bukan semua. Solat yang dikenali dengan solat ar-raghaib, iaitu solat 12 rakaat ditunaikan antara maghrib dan isya pada Jumaat pertama bulan Rejab. Juga solat nisfu Syaban sebanyak 100 rakaat. Kedua-dua salat ini bid'ah lagi mungkar yang jelek. Yang ni bukan perkataan saya, ini perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jangan kamu terpengaruh disebabkan keduanya disebut dalam kitab Qutul Qulub. Qutul Qulub ialah kitab Abu Talib Al-Makki, kitab Qur'ani yang bercakap, kitab yang baik, tapi dia ada masalah di segi hadis. Dan Ihya Ulumuddin, ini Imam Nawawi yang sebut Ihya Ulumuddin. Nawawi meninggal pada tahun 1976. Dia kata kitab Ihya Ulumuddin ada hadis yang tak sahih mengenai ini. Ada orang dia komen, dia kata apalah Dr. Mazhar pergi kata kat kitab Ihya Ulumuddin, ini kitab yang diterima oleh semua ulama. Al-Imam Al-Ghazali di sudut imamah dia, di sudut keimaman dia di dalam bidang usul, cukuplah dengan kitab Al-Mustasfa yang menzahirkan kepribadian, keagungan pemikiran usul Imam Al-Ghazali. Juga sumbangan kitab Ihya Ulumuddin di dalam pentarbiyahan tidak dinafikan. Tetapi di sudut hadis-hadis, ulama-ulama hadis semuanya bersepakat ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada sangat dhaif, bahkan ada yang palsu. Sebab itu ada Zainuddin Al-Iraqi telah tahqiqkan Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi yang merupakan guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata ini hadis ni palsu ni ada di dalam Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Jangan juga terpengaruh dengan hadis yang disebut dalam dua kitab berkenaan, kerana kesemuanya palsu. Jangan kamu terpengaruh dengan setengah imam yang keliru mengenai kedudukan hadis-hadis kedua solat berkenaan. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Dan Al-Imam Syawkani menyebut di dalam Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Hadithi Mawdu'ah, telah menyebut, telah diriwayatkan mengenai salat nisfu Sya'ban dari pelbagai riwayat. Kesemuanya yang ini disebut tentang salat. Tadi saya sebut hadis yang menyebut tentang Allah mengampunkan pada malam nisfu Sya'ban sahih. Tapi salat nisfu Sya'ban kata dia kesemuanya batil dan palsu. Batil dan palsu. Ini saya nak sentuh sikitlah pada mukaddimah ni. Bukan nak patahkan semangat kita nak ibadat. Malam ni kita ibadat. Tapi tak payahlah kita kata solat khas malam nisfu Sya'ban, dia tidak ada. Bahkan saya nak nukil sikitlah apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia, dah terjemah dalam berbagai bahasa, dalam bahasa Malaysia pun ada, tapi dan teks ni saya ambil daripada teks asal yang Arab, iaitu dalam Fatawa Mu'asarah. Dia sebut tentang nisfu Sya'ban ini. Saya quote, tapi saya nak skip sebahagian perkataan dia yang agak keras, tapi saya nak sebut untuk makluman para penonton. Kata dia, tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang sebut. Membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam. Bahkan di sebahagian negeri orang ramai berhimpun pada malam tersebut selepas maghrib di masjid. Mereka membaca surah Yasin dan solat 12 rakaat dengan niat panjang umur. Solat
2 rakaat dengan niat panjang umur, 2 rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia. Kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf, yakni golongan salafus salih, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Ia satu doa yang panjang yang menyanggahi nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Dia sebut, tapi dia tak sebutlah spesifik apa, dia kata ada negeri yang buat macam ni. Serta bercanggahan dan bertentangan pula dengan isi kandungannya. Perhimpunan Nisfu Sya'ban seperti yang kita lihat tu, perhimpunan seperti itu, yang Nisfu Sya'ban yang kita lihat dan dengar berlaku di sebagian negeri orang Islam, kata dia adalah perkara yang diada-adakan, yakni tidak ada nas. Ini yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang amalan Nisfu Sya'ban. Walau bagaimanapun, seperti mana yang saya sebut tadi, bahawasanya kita akui bahawasanya malam ini ada kelebihannya, terutama belah kita dalam keadaan kita semua ni, dalam perintah kawalan pergerakan ini, kita siang pun tenaga tak banyak habis, malam ni kita tumpukan pada ibadah. Lagipun sepatutnya seorang Muslim ini berusaha untuk tidak meninggalkan qiyamul lail. Tak kira lah malam Nisfu Sya'ban ataupun selain daripadanya, tapi qiyamul lail ada kekuatan kita dalam menghadapi apa cabaran. Allah suka orang yang bangun bermohon keampunan di 1/3 malam yang akhir, dan juga memohon keampunan, apatah lagi pada malam yang ada kelebihan macam Nisfu Sya'ban. Kita memohon keampunan daripada Allah dan memohon dia memberikan petunjuk pada kita. Tak apa, itu saya sentuh sedikit lah kerana kebetulan kita malam Nisfu Sya'ban.